Assalamualaikum dan selamat kembali ke Top 5 bersama saya Naim Haris. So, hari ini kita akan bercerita pasal something special. Tapi sebelum tu, aku nak kenalkan korang dekat kita punya guest. Main sini, sinilah. Kita ada Amir Adli in the house. So, hari ini kita nak cerita pasal apa, Amir? Game. Game. Tapi bukan sebarang game Game ni game yang berbahaya, yang korang tak patut cuba. Kalau korang tengok video ni, aku nasihatkan korang supaya jangan cuba sebab game ni sangat berbahaya. Dia boleh pernah ada kematian disebabkan game ni. Korang tahu tak? So please jangan cuba. Ni sebagai hiburan korang je. So yes, kita dengar je lah apa yang aku nak cakap hari ni. Hari ini kita akan bercerita pasal Top 5 permainan seram yang berbahaya. Di tempat kelima kita ada Bloody Mary. Bloody Mary ni memang terkenal dekat US lah. Ramai remaja-remaja dekat US tu, especially perempuan. Cara main dia macam ni. Korang kena ada kat dalam tandas berseorangan, tutup lampu, nyalakan lilin, pandang depan cermin dan korang cakap Bloody Mary sebanyak 3 kali. Dan kalau korang berjaya, korang akan rasakan kehadiran sesuatu dekat dalam tandas tu bersama korang. Dan kalau korang tengok dekat dalam cermin tu, lama-lama korang akan nampak kelibat Bloody Mary ni. Bloody Mary ni mungkin akan keluar daripada cermin tu dan tarik korang masuk ke dalam dunia cermin. Ada juga yang kata yang Bloody Mary ni akan mencongkel mata korang dan akan memakannya. Ada banyak lah versi-versi pasal Bloody Mary ni. Ada yang panggil Mary Worth. Bloody Mary ni sebenarnya dikatakan adalah seorang Ratu England yang pertama, iaitu Mary Tudor. Dia memerintah England dan Ireland dalam tahun 1553 sampailah 1558, iaitu tahun dia meninggal. Ada banyak version Bloody Mary ni. Ada yang kata kena nyalakan 5 lilin, ada yang kata kena cakap nama dia sebanyak 13 kali. Ada banyak version tapi semuanya mengundang tak lain tak bukan bahaya. Di tempat yang keempat kita ada Baby Blue. Baby Blue ni kalau korang nak main, senang je. Korang pergi je tandas, seorang-seorang, tutup lampu. Kalau buka lampu tak jadi pergi duduk depan cermin. Lepas tu korang buat tangan korang macam pegang baby. Korang sebut Baby Blue, Blue Baby sebanyak 13 kali. Nak tahu apa? Kalau tiba-tiba rasa macam pegang baby betul tu, tahniah lah yang aku ucapkan. Korang kena, lepas rasa macam tu, korang terus macam buat buang baby dalam toilet, flush terus. Kalau lambat, sebelum mak baby tu keluar daripada cermin tu, dia cakap, tak tahu apa jadi kan. Di tempat ketiga kita ada The Midnight Man. The Midnight Man ni dah ada dia punya movie. So korang boleh tengok. Kalau korang nak tengok dengan lebih jelas macam mana game ni, korang boleh tengok The Midnight Man movie. So game dia macam ni. Korang kena tulis nama korang dekat kertas dan korang kena cucuk jari korang supaya berdarah, and then letak darah tu dekat kertas yang ada nama korang tu. Korang kena tampal dekat pintu. Make sure pintu tu pintu kayu. Lepas tu korang kena ketuk pintu tu sebanyak 22 kali. Tapi ketukan yang terakhir tu korang kena ketuk di jam 12 tengah malam. Dan kalau korang berjaya, korang akan rasa kehadiran The Midnight Man masuk ke dalam rumah korang. Dan korang kena bersembunyi daripada dia, jangan sampai dia tangkap korang. Dan korang kena lari daripada The Midnight Man tu sampailah pukul 3.33 pagi. 3.33 pagi. Cara nak tahu macam mana Midnight Man tu hadir dekat korang punya rumah, korang akan dapat rasakan ada angin yang bertiup dan ada dengar bunyi-bunyi macam bisikan. Dan korang kena nyalakan lilin. Korang kena jaga lilin tu jangan sampai padam. Kalau lilin tu padam juga, maknanya Midnight Man berhampiran dengan korang. So korang kena cepat-cepat nyalakan lilin tu. Dan kalau korang tak berjaya nyalakan lilin tu, korang kena kelilingi diri korang dengan garam. Korang kena taburkan garam tu dalam bulatan dan korang kena duduk kat dalam tu sampailah pukul 3.33 pagi. Midnight Man ni dia ada kebolehan dia tersendiri, iaitu dia boleh membuat orang jadi halusinasi. Dia boleh nampak sesuatu yang tak wujud. Dan kalau dia tangkap korang,
dia mungkin katanya akan korek mata korang atau mungkin mengambil jiwa korang. Pantang larang permainan ni, korang tak boleh buka lampu langsung sampai pagi tu, pukul 3.33 pagi. Aku tak tahu apa yang akan jadi, mungkin akan lebih teruk daripada kena congkir mata atau kena tarik jiwa kalau korang buka lampu. Tapi itulah apa yang aku jumpa. Di tempat yang kedua kita ada Charlie ni senang je guys. Korang just perlukan paper, kertas, pensel 2 batang. Lepas tu korang tulis yes or no atas paper tu. Lepas tu korang imbangkan pensel tu. Lepas tu korang tanya je soalan, Charlie, are you here? Kalau tiba-tiba gerak sendiri, kalau yes, baru korang boleh tanya soalan lain. Kalau korang nak keluar pula daripada game tu, korang kena tanya dia dulu tau. Jangan main bedal keluar macam tu je. So korang kena tanya, Charlie, can I leave the game? Kalau dia cakap yes, baru korang boleh keluar. Kalau tak, korang kena main sampai dia cakap yes. Kalau korang stop macam tu je, nanti tahulah apa jadi. Dan di tempat yang terakhir, kita ada The Elevator Game. Ada satu kes kematian melibatkan seorang wanita yang bernama Elisa Lam. Dalam satu rakaman CCTV menampakkan yang Elisa Lam ni dia masuk ke dalam lift dan menekan beberapa butang lift tersebut. Ada satu masa yang dia akan jenguk keluar pintu lift dan dia nampak ketakutan. Selepas tu pihak polis menjumpai mayat Elisa Lam ni dekat dalam tangki dekat atas hotel tersebut. Nama hotel tersebut ialah Cecil Hotel. Korang boleh tengok kat YouTube, korang boleh search kat Google, memang benda ni terjadi. So cara main game dia macam ni. Korang kena masuk ke dalam lift berseorangan ya, tak boleh ada peneman, tak boleh ada kawan korang ke, tak boleh nak ada orang yang naik lift sekali dengan korang ke, kena sorang-sorang. Dan korang kena tekan beberapa nombor ikut turutan. Tapi aku tak akan bagi tahu korang nombor apa sebab korang mungkin akan cuba kan. Ada satu masa yang korang akan pergi ke tingkat 5 dan bila korang sampai di tingkat 5 ni, ada seorang perempuan yang akan masuk lift tu bersama korang. Tapi korang kena jaga-jaga, jangan tengok, jangan pandang perempuan tu sebab perempuan tu bukan manusia. Dan apabila sampai ke tingkat 10, korang akan pergi ke alam lain. Pintu lift akan terbuka dan korang akan nampak keadaan dekat luar lift tu jadi lain. Macam contohnya lampu akan berkelip-kelip ke, mungkin akan jadi berselerak tempat tu dan mungkin korang boleh terdengar bunyi-bunyi yang pelik dan perempuan yang dekat dalam lift bersama korang tu dia akan keluar dekat tingkat 10 tu lah. Dan kalau korang cuba untuk keluar daripada lift di tingkat 10 tu, korang mungkin akan berada di alam lain tu dan tak boleh kembali ke dunia nyata. Mungkin benda ni lah apa yang terjadi dekat Elisa Lam ni. Aku tak tahulah betul ke tak, tapi korang rasa apa yang korang rasa? Apa pendapat korang? So guys, itu je lah top 5 kita untuk permainan yang seram dan berbahaya. Make sure korang jangan Don't try this at home. Yes, sebab akan mungkin korang boleh menghadapi bahaya atau mungkin ada sesuatu sama ke yang kita orang sebutkan tadi. Yes. Siapa tahu kan. Mungkin korang boleh panggil benda tu datang sekali dan duduk dekat dengan korang. Aku tak tahu lah, tapi bagi aku kan, macam benda ni kita tak boleh buat mainan kan, sebab aku tak tahu mana mainan ni. Sebab permainan supposed to be fun, benda yang menyeronokkan, tapi ni benda yang kita cakap tadi tu tak menyeronokkan langsung. Dia mengundang bahaya dia lah kan. Tapi bagi sesetengah orang, dia orang bila lagi seram lagi suka, Lagi bahaya lagi dia suka punya kan. taste. Dia orang punya taste macam tu. So kita tak boleh cakap apa. Especially kat luar negara lah kan, sebab kebanyakan permainan semua ni datangnya daripada luar negara. Okay, so that's all for today video. Thank you guys so much for watching. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen dekat bawah, so aku boleh bacakan komen korang di penghujung video yang akan datang. So di kesempatan ini saya mengucapkan Selamat berpuasa. Berpuasa. Puasa Okay, kan dah. nak cakap sama Puasa. saya. Belum raya lagi. Okay.
Alright, so ciao.